Assalamualaikum dan selamat pagi. Tarikh pada hari ini 14 Ogos 2023. Ada rasa perubahan di sekeliling kita tak Anis? Vibe dia sekarang ni masih lagi menceritakan tentang pasca PRN. Betul. Kan? Ada rasa keterujaan di sana. Ya, keterujaan masih lagi ada, masih lagi panas dibahaskan. Apakah Malaysia akan bertukar kerana Enam memilih yang berbeza sekarang ini. Dan kita pastinya akan ada diskusi yang lebih panjang berkaitan dengan pasca PRN, terutama sekali bagaimana Malaysia selepas ini, terutama sekali faktor-faktor ekonomi dan yang lain-lain lagi kita akan bahaskan nanti bersama dengan salah seorang pakar analisis politik yang akan bersama dengan kita. Tapi sebelum tu, apa khabar anda semua? Malaysia hari ini kita harapkan yang terbaik, insya-Allah. Hari ini bukan sahaja cerita tentang pasca PRN, kita akan juga bersantai-santai. Santai di mana? Patutlah Anim pun pakai hijau hari ini. Saya pakai hijau dan bersama dengan sneakers ya, sebab hari ini ada hari santai kita. Hari santai, kalau kita nak santai pun apa kata kita santai di hutan. Itulah dia, selepas pasca pandemik ini ramai di antara kalangan rakyat Malaysia, bukan saja di Malaysia saja, saya jangka di seluruh dunia ya, yang tak sabar-sabar untuk kita back to nature begitu, nak healing begitu. Jadi kita bersama dengan dua keluarga yang berbeza tapi mempunyai matlamat yang sama, iaitu kembali ke semula jadi. Itulah dia cara mereka beriadah bersama ahli keluarga. Tak kisah di tepi pantai, di dalam hutan, di tepi sungai, semuanya diredah begitu saja dengan 4x4. Jadi sebenarnya bukan anda dapat saksikan di kaca TV je tau. Kita akan bawakan 4x4 di studio MHI. Bukan dalam studio lah kan. Dalam studio ni Nyaya. Kita bawakan kat luar nanti di foyer Sri Pentas. Kita akan tunjukkan, dan mungkin ada dalam kalangan kita penonton-penonton MHI yang berminat. Berminat untuk back to nature, kembali ke nature, healing lah katakan kan. Nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu Nas, jom sama-sama kita paparkan halaman hadapan setiap akhbar sebenarnya sedang menceritakan pasca PRN. Saya mengambil di Cosmo, gelombang PN meresap ke Lembah Klang, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Itu dia. Jadi gelombang PN ni kita dikatakan gelombang hijau juga, di mana nampaknya Kerajaan Perpaduan telah pun mengalami kekalahan teruk ya. Di Terengganu kosong, tiada kerusi yang dimenang langsung, dan nampaknya di 3 negeri yang dikuasai Kerajaan Perpaduan mungkin ada kegoyahan di sana juga. Okey, yang di Harian Metro pula, siapa bakal MB Kelantan? Jadi jom sama-sama kita saksikan apa yang menarik. Sebelum kita nak kongsikan berkaitan dengan PRN dengan lebih lanjut, macam biasa kami di MHI akan mulakan dengan perkongsian cuaca. Cuaca semasa setakat ini hanya di Kangar, Petaling Jaya, Alor hujan. Ya betul, tadi saya nak pergi kerja memang hujan. Jalan dah basah. Patutlah tidur malam tadi syok je, tahu-tahu hujan. Tapi Pantai Timur nampaknya terang seterang-terangnya, tapi cuaca agak baik juga, dari 26 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius, 28 darjah Celsius. Taklah panas pada hari ini ya. Betul. Tapi di Kuala Terengganu dan malam lepas Kuala Pilah juga hujan di tengah hari, dan mungkin di waktu malam nanti ya. Di Kuala Lumpur juga dikabarkan hujan. Okey, itu sedikit berkaitan dengan cuaca. Kalau di Kelantan masih sedang menanti menteri besarnya di Kedah. Ya Allah Akbar, laju betul laju. Nampaknya disahkan mengangkat sumpah Menteri Kedah esok. Inilah dia wajah kegembiraan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor, yang mengesahkan akan mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah di Istana Anak Bukit pada hari ini pada pukul 10 pagi. Itu dia gambarnya. Okey, itu sedikit yang kita kongsikan berkaitan dengan apa yang berlaku pada hari ini. Jom kita nak recap ataupun nak kembali semula melihat kepada warna-warni PRN. 6 negeri telah pun memilih siapakah tampuk kepimpinan, siapakah yang mengungguli negeri masing-masing. Jom sama-sama kita saksikan imbasan. 12 Ogos telah menjadi tarikh penting buat pengundi 6 buah negeri, iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Pulau Pinang, Terengganu dan Kelantan bagi pilihan raya negeri PRN 2023. Ini antara rangkuman daripada keputusan setiap negeri. Selangor, Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN telah memenangi 34 kerusi berbanding Perikatan Nasional PN 22 kerusi. Pulau Pinang, Pakatan Harapan Barisan Nasional telah memenangi 29 kerusi berbanding Perikatan Nasional hanya 11 kerusi sahaja.
Negeri Sembilan Pakatan Harapan Barisan Nasional telah memenangi 31 kerusi berbanding Perikatan Nasional hanya 5 kerusi. Lain pula ceritanya di Kedah, Terengganu dan Kelantan. Kedah, Pakatan Harapan Barisan Nasional hanya memperolehi 3 kerusi berbanding Perikatan Nasional sebanyak 33 kerusi. Di Terengganu, Parti Islam Se-Malaysia PAS telah memenangi keseluruhan kerusi sebanyak 32 berbanding Pakatan Harapan Barisan Nasional tiada kerusi yang dimenangi langsung. Dan Kelantan, Parti Islam Se-Malaysia PAS memenangi 43 kerusi berbanding Pakatan Harapan Barisan Nasional hanya 2 kerusi. Jadi ini dia rangkuman keseluruhan keputusan PRN 2023. Manakala ini antara kerusi yang menjadi tumpuan sepanjang PRN berlangsung. Kerusi Menteri Besar bagi setiap negeri berjaya dipertahankan di tempat masing-masing. Manakala tumpuan juga terarah kepada calon Pakatan Harapan, Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Al-Haddad atau Ultimate menjadi penyanyi rap mainstream pertama yang menang mewakili kerusi Dun Lembah Jaya. Dua bekas pemain bola sepak negara, Badrul Bahtiar yang menduduki kerusi Gurun dan Muhammad Radi Makdin menduduki kerusi Alor Mengkudu, kedua-duanya menang atas tiket Perikatan Nasional. Jadi, ini antara corak-coret sepanjang PRN 2023. Ya, kalau dulu nyanyi hip hop sekarang jadi YB. Amboi, amboi. Itu antara Okey, kejutan. itu dia. Betul, kejutan-kejutan yang kita dapat saksikan sepanjang PRN berlangsung untuk 6 negeri ini, dan pastinya kita nak berkongsi apakah pascanya, apakah yang akan dilakukan. Yang paling penting sekali sekarang ni impaknya kan. Betul. Kita dah lakukan mandat, kita dah lakukan tugasnya, tapi apa yang berlaku untuk Malaysia selepas ini? Jom Jadi kita bersama ramalan-ramalannya bersama dengan Profesor Dr. Azizuddin Mohamed Sani, penganalisis politik kita yang kita bersama secara langsung pada Jumaat lepas. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Macam mana anginnya di Kedah pada pagi ni? Dia hujan sikit. Hebat juga hari ni. Dia hujan sikit. Macam hujan rahmat lah kita kira, insyaAllah. Dan tahniah juga akan menyambut Menteri Besar yang lama dan jadi yang baru juga. Ya. Alhamdulillah. Diperbaharui. Okey, Prof, pastinya kita nak mulakan dengan sedikit analisis daripada Prof sendiri, pandangan Prof berkaitan dengan pasca PRN apabila melihat kepada keadaan yang berlaku ini. Mungkin adakah ianya menepati expectation ataupun anggaran yang dilakukan oleh Prof sendiri atau bagaimana? Ya, saya rasa keputusan pilihan raya atau pilihan raya umum negeri ini, negeri ini memang telah dijangkakan akan berada pada status quo. Itu yang kita banyak bincangkan dan fikirkan kan. Cuma kita juga mengharapkan dengan kempen yang agak agresif, terutama sekali oleh Perikatan Nasional dan juga gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ataupun perpaduan untuk bersaing dan juga melakukan kejutan kali ini. Nampaknya bagi saya lah tidak ada banyak kejutan yang apa yang kita ramalkan itu berlaku dan ada orang-orang mengatakan okey, Kedah boleh dirampas oleh Perikatan Harapan Barisan Nasional, tidak berlaku dan Selangor boleh dirampas oleh Perikatan Nasional pun tidak berlaku cuma apa yang menarik juga cuma mungkin bagi saya lah ada kelainan sedikit adalah kalau nak bandingkan dengan PRU ke-15 November tahun lalu adalah ada berapa kursi lah, 5 kursi misalnya dimenangi oleh Perikatan Nasional di Negeri Sembilan yang mana kita tahu kalau PRU lepas kan PHBN kalau gabung total betul dapat sepenuhnya kursi di Negeri Sembilan dan juga kalau dilihat Kelantan ada 2 kursi lah yang dimenangi, satu Perikatan Nasional dan satu oleh Amanah ataupun Pakatan Harapan yang mana kita rasa juga luar jangka keadaan itu berlaku jadi itu yang juga menarik kita nak lihat lah tapi dalam konteks keseluruhannya saya rasa memang dijangkakan dan misalnya contohnya macam di Negeri Sembilan, Pulau Pinang memang masih lagi walaupun ada kemenangan berapa kursi oleh Perikatan Nasional tapi masih lagi kerajaan yang terbentuk adalah kerajaan gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional dengan 2/3 dan Kedah menang besar, Terengganu menang besar, Kelantan menang besar oleh Perikatan Nasional dan di Selangor yang ada perubahan lah daripada 2/3 dibanding oleh Pakatan Harapan sebelum ni jadi majoriti mudah saja jadi bagi saya inilah baguslah konteks demokrasi di Malaysia melampakkan salib persaingan dan rakyat menentukan siapalah yang untuk kerajaan dan jelas
yang membentuk kerajaan itu adalah daripada konteks status quo lah. Mana kerajaan sebelum ni masih mengekalkan tampuk pemerintahan lah. Ya. Setakat ini. Jadi apabila kita mendengar semua ramalan doktor pada Jumaat lepas, antaranya perasusan pengundi akan lebih rendah, gelombang hijau di utara, semuanya dia come true ya. Tapi kalau kita nampak tentang peratusan pengundi yang rendah ni, kalau kita tumpukan perhatian di Selangor yang untuk saya impak besar ya kerana kehilangan 2/3 majoriti. Jadi ini ada di antara ramalan doktor. Silakan. Ya, pertamanya tentang jumlah keluar mengundi memang kita dah ramalkan akan jatuh kan. Cuma dalam konteks ni masih lagi tinggi kan. Kalau lihat hanya di tak salah saya Negeri Sembilan 68%, kalau di Kelantan 60%, tapi yang selebihnya tu semua 70% ke atas kan. Jadi agak tinggi tu. Kalau memandangkan walaupun dia tak sama dengan ketika PRU lepas kan, di mana dari segi purata je 75% kan. Tapi dari segi sebab kita ada pertambahan pengundi yang ramai hampir dekat 200,000 Jadi nampaknya kadar keluar mengundi saya yakin lebih besar kali ini berbanding dengan PRU yang lepas walaupun peratusannya rendah. Ini dari perkiraan lah di situ kan. Cuma di Selangor ni memang kita tahu jadi tumpuan kita tahu juga di bahagian utara Selangor tu memang sebelum ni ketika PRU lepas dikuasai oleh Perikatan Nasional kan. Cuma kali ini ada berlaku inroad lah maksudnya di selatan dan juga di tengah lah Selangor yang mana di luar jangka dan jumlah yang menang pun saya rasa majoritinya sangat kecil ada yang sampai 50 saja kan. 30 pun ada. 30 pada. Jadi saya rasa satu menarik dan ini banyak juga berkaitan dengan kadar keluar mengundi. Kalau keluar mengundi ramai kata lagi ramai mungkin berubah keputusan tu. Jadi itu yang signifikannya keluar mengundi ni. Nanti janganlah marah kalau orang yang kita pilih yang kita nak tak naik sebab kita nak keluar mengundi. Jadi itu keadaan yang berlaku di Selangor lah. Ya, okey. Selain daripada itu, kalau kita katakan tentang faktor yang mempengaruhi keputusan PRN ini, ada yang personality, memilih calon, ada juga yang mengatakan memilih parti itu sendiri, dan tidak lupa juga tentang faktor etnik. Ada di antara kita yang mengatakan jurang kaum bangsa itu begitu ketara melihat kepada Melayu yang tidak lagi menyokong UMNO, kaum Cina yang terus menyokong DAP dan sebagainya. Pada pendapat Prof sendiri, adakah persepsi ini sememangnya wujud, sememangnya terjadi untuk PRN kali ini? Bagaimana? Memang jelas. Kalau kita lihat dari segi pattern pengundian sebenarnya rakyat Malaysia ataupun pengundi di dalam negeri inilah mereka memilih parti. Itu jelas. Kalau tengok pattern itu berlaku. Dan juga dari segi segmen pengundi juga, pengundi Melayu misalnya memang ada memilih juga Perikatan Harapan dan Barisan Nasional tapi majoritinya memilih Perikatan Nasional. Dan jumlahnya pun saya rasa lebih kurang samalah. Walau kita tak buat calculation tapi saya boleh agak lah dalam lingkungan di 65 ke 70% lah. Orang Melayu memang berundi kepada kepada Perikatan Nasional lah. Cina memang jelas kalau tengok di DAP di Pulau Pinang memang kalau di Selangor dan tempat-tempat lain memang beri undi kepada Perikatan Harapan dan juga Barisan Nasional cuma yang menarik ialah India. Orang India agak terpecah ada yang menyokong PHBN tapi ada juga yang menyokong Perikatan Nasional yang menyebabkan calon Perikatan Nasional menang. Contohnya di Kulim Kedah, di Bukit Selambau dan juga di Lunas yang saya rasa menariklah melihat bahawa ada swing pengundi India kepada Perikatan Nasional walaupun tak ada calon India pun di Kedah. Jadi dan kalau saya nak sebut yang lain orang asli lah mungkin orang asli nampaknya mengundi Barisan Nasional itu yang menyebabkan kemenangan calon Barisan Nasional Galas di Galas di Kelantan. So pattern ni nampak jelas. Ada pengundian bercorak kaum yang menyebabkan parti-parti tertentu menang lah. Jadi ini tak boleh rubah daripada dulu lagi. Sampai sekarang lah. Itu patternnya. Ini memang realiti yang mesti kita hadapi ya doktor. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita cerita tentang pengundian mengikut kaum terutamanya Melayu, UMNO pada kali ini telah tumpas dengan dahsyat untuk saya lah ya. Jadi hanya menang 19 daripada 108 kerusi yang dipertandingkan. Jadi soalan saya kepada doktor, masa depan parti yang berwibawa seperti UMNO yang penuh dengan sejarah, adakah perubahan drastik perlu dilakukan dari pucuk pemimpinan? Ada juga berita yang keluar semalam bahawa pucuk kepimpinan UMNO dan juga Ketua Pemuda UMNO telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa pucuk pemimpinan UMNO tertinggi harus mengambil tanggungjawab. Pendapat doktor?
saya rasa dalam konteks UMNO kan memang nampak agak kritikal jugalah kalah banyak kursi kali ini kan. Cuma yang penting saya rasa bagi UMNO, dan mereka pun sedang melakukan proses peremajaan. Maksudnya meremajakan UMNO, beri peluang pada orang muda untuk mendapat tempat dalam pilihan raya dan juga mengambil alih kepimpinan kan. Cuma untuk ketika ini masih sebab proses pemilihan UMNO pun telah berlaku pada bulan Mac yang lalu kan. Dan mereka juga sebenarnya dalam proses untuk orang kata heal the wood untuk banyak yang kecewa, kalah, yang sebab asas kalau kita tengok kenapa UMNO lemah sebab ada persaingan dalaman yang agak kuat, perpecahan yang berlaku ketika PRU lepas, dan ketika pemilihan berlaku lagi pecahan jadi mereka tak sempat nak kembali kepada membentuk satu kesatuan lah dalam masa 3-4 bulan hingga PRN ini. Terlalu pendek masa dia. Masa sangat pendek. Jadi saya rasa kalau dia beri masa lah, saya rasa kerajaan yang ada sekarang ni, perpaduan di Peringkat Persekutuan akan berterusan yang mungkin akan memerintah seterusnya sampai habis penggal. Cuma dalam proses itu saya rasa UMNO perlu buat banyak kerja lah. Menguruskan UMNO dengan baik dan memperkuatkan UMNO di dalam. Dan saya yakin sebab dalam pilihan raya ni dia ikut mood rakyat ketika itu. Jadi ketika ini mungkin Melayu menyokong Perikatan Nasional, tapi akan datang kalau ada kekuatan dan kelebihan UMNO pula sekarang ni dia berada dalam kerajaan. Dia bukan dia berpangkat. Berbanding dengan Perikatan Nasional. Jadi itu kelebihan yang harus digunakan oleh UMNO lah untuk memperkuatkan parti, dan saya rasa UMNO boleh comeback lah sebagai parti tunjang orang Melayu lah pada masa akan datang. Ya, itu juga yang kita harapkan kan, sedikit penambahbaikan dan peluang ini digunakan sebaiknya untuk meraih semula masa depan UMNO itu sendiri. Okey, kita juga ingin sedikit tambahan komen Prof tentang Parti Muda yang dikatakan pengacau dalam PRN kali ini, dan kita melihat tanpa rekod dan juga strategi yang baik mungkin juga dianggap pengacau ini. Persepsi Prof sendiri bagaimana? Saya tengok ada data lah di Selangor. Saya tak ingat kursi mana, tapi memang ada kursi yang kalau Muda tak masuk bertanding, Pakatan Harapan Barisan Nasional mungkin menang. Sungai Kandis. Sungai Kandis mungkin. 167 undi. Ya. Betul. Jadi memang peranan Muda yang kita tahu ialah mereka ni parti kecil dan juga parti yang tidak ada support atau sokongan daripada parti gabungan lain. Yang mana relatif politik Malaysia ni tak ada satu parti pun sebenarnya boleh menang pilihan raya. Kalau PAS mungkinlah di Kelantan dan Terengganu, tapi kalau menang Perikatan Nasional tu dia kena ada gabungan parti sebab dia tak boleh satu parti saja cukup untuk menang. Jadi Muda ni bersaing mungkin nak menguji kekuatan mereka lah, tapi yang jelas semuanya hilang uang peterohan. Kalau Muda cuma mereka saya kalau boleh nak petik balik ramalan doktor sebenarnya, iaitu undi muda akan menjadi perubahan untuk PRN kali ini. Tapi nampaknya Parti Muda tidak mendapat sokongan golongan yang muda. Jadi keluar juga statement daripada pengarah komunikasi Pakatan Harapan, iaitu Fahmi Fazil yang berkata Muda memecahkan undi buat kerajaan perpaduan. Tapi untuk saya lah, saya nak jadi orang jahat sikitlah kat sini dari segi demokrasi, adakah kita yakin bahawa undi yang dibuang untuk Muda ini adalah untuk dasar mereka ataukah hanya undi protes terhadap PH dan BN kerajaan perpaduan? Boleh cerita sikit? Saya rasa undi Muda ni yang saya teliti ada undi juga daripada orang muda tapi lebih kepada undi orang yang tidak setuju dengan gabungan parti lah, persaingan parti. Sebab kita tahu antara yang tak keluar undi pun kerana faktor itu juga. Mereka bukanlah kata protes tapi mereka tak setuju dengan keadaan politik di Malaysia dan menerima sajalah siapa yang menang dan terus pemerintahan. Sebab ada pandangan yang mengatakan siapa-siapa naik pun tak ada perubahan jadi itu jadi konteks Muda ni mungkin yang menyokong Muda ni ada di kalangan orang muda juga dan juga orang yang tidak setuju dengan parti gabungan perpaduan ataupun Perikatan Nasional, jadi mereka mengundi Muda. Jadi kekuatan Muda itu sebenarnya bukan kekuatan daripada Muda itu sendiri lah. Kekuatan kalau ada faktor-faktor lain lah yang menyebabkan ada yang mengundi Muda itulah. Okey, Prof. Kita melihat kepada secara keseluruhannya, PN menang 146 kerusi, PH 80 kerusi dan BN 19 kerusi. Jadi pastinya ada cabaran untuk Perdana Menteri kita, pastinya untuk mewujudkan kestabilan Malaysia semula yang mencapai kemakmuran dan terutama sekali dalam faktor ekonominya. Jadi bagaimana melihat kepada cabaran ini yang harus diuruskan oleh pihak kerajaan perpaduan yang sebenarnya secara keseluruhan keputusannya tidak berpihak kepada mereka? Saya rasa kerajaan perpaduan ada kelebihan dalam konteks mereka menguasai di Peringkat Persekutuan, yang mana sebenarnya setiap negeri ini semua 6 negeri ini
banyak bergantung kepada persekutuan untuk pembangunan dan juga dari segi ekonomi sekalipun. Jadi saya rasa walaupun 3 negeri kalah misalnya, tapi kita tahu bahawa negeri-negeri ini juga untuk membangun perlukan support ataupun sokongan daripada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Dan ini saya rasa kunci kepada perkara ini adalah pencapaian. Saya rasa kalau kerajaan perpaduan berjaya menunjukkan mereka berjaya memulihkan ekonomi misalnya, mewujudkan keselesaan kemakmuran ekonomi, dan sekarang ni tanda-tandanya telah ada. Kita pun dah rasa mula sikit ekonomi kita bertambah baik tapi masih tempoh awal lah untuk rakyat. Sebab rakyat ni bila dia mula dah rasa selesa dan dia merasa pada diri dia dia akan berubah fikiran. Kalau dia rasa susah lagi, macam sekarang ni masih lagi ada rasa harga barang mahal dan sebagainya, dia akan mula menyalahkan kerajaan dan sebagainya. Itu dari segi orang kita psikologi lah, dalam konteks rakyat itu sendirilah. So dalam konteks ini saya rasa kalau kerajaan perpaduan berjaya membawa pembangunan dan wujudkan hubungan yang harmoni dengan negeri, dan negeri pun kena wujudkan harmoni lah dengan persekutuan. Jadi saya rasa ini akan dapat menarik sokongan kemudian kepada terutamanya orang Melayu, konteks ekonomi orang Melayu kepada kerajaan perpaduan. Jadi saya rasa inisiatif dapat banyak perkara lah perlu dilakukan oleh peringkat persekutuan, sebab saya rasa dengan pembangunan ekonomi, pencapaian yang ada, saya rasa rakyat akan beri impak yang positif lah, sokongan yang positif kepada kerajaan perpaduan selepas ini. Ya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Azizuddin Mohamed Sani, penganalisis politik kita pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak dan semoga terus makmur di Kelantan Darul Aman, insya-Allah. Kedah. Kelantan lain. Kelantan kita hari ini baru tahu MB siapa Kelantan. Tak, saya nampak doktor putih-putih molek-molek ingatkan dari Pasir Mas tadi. Insya-Allah, minta maaf. Kedah. Okey, Prof. Terima kasih, Prof. Hari ini kami ada 6 negeri. Minta maaf ya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum bersama dengan kami. Okey, itu dia sedikit pasca PRN untuk 6 negeri yang telah pun memilih siapakah yang bakal mengungguli ataupun menjadikan tampuk kepimpinan yang terbaik lah. Kita tengok selepas ini, yang pentingnya kerajaan perpaduan ini mempunyai beberapa tempoh lagi sehingga habis penggal untuk menambah baik, untuk membuktikan pencapaian yang sememangnya sepatutnya kita nampak di Malaysia. Dan insya-Allah kerajaan perpaduan diharapkan dapat muhasabah diri. Inilah masanya untuk kita step back, kita asasi situasi dan kita terus sebagai rakyat Malaysia juga kita tingkatkan produktiviti kita. Harap-harap KLCI naiklah pagi ini. Dan sebagai rakyat Malaysia juga, kalau kita stres, kita kena healing. Betul. Healing kita sampai kena healing. pagi. Macam saya rasa saya kena healing lah. Kedah jadi Kelantan kita macam mana. Kita kena healing lah. Kami kita dah healing penat PRN. Kita nak healing-healing. Tapi bukan healing di sini. Kita nak healing nanti di luar. Mungkin memberi idea kepada anda semua. Bersantai-santai. Ya, santai bersama dengan kami hanya di MHI. Jangan ke mana-mana. Dahsyat lain macam hari ni. Lain macam kita santai dengan hutan, insya-Allah, untuk kita dekat dengan nature. Okey, sebenarnya topik hari ini kita bawakan kepada anda. Kita nak mendekati mereka yang dah biasa masuk hutan untuk bersantai dengan keluarga. Ini merupakan satu trend terbarulah. Saya kira pendekatan terbaru bila kami yang mempunyai keluarga ini untuk memilih kembali ke nature atau kembali ke suasana alam semula jadi untuk menikmati, untuk didik anak-anak, terutama sekali mereka yang duduk di bandar sebenarnya. Betul, macam kan, duduk di bandar ni dia dah rasa macam bila lagi nak dapat suasana-suasana hutan, suasana nature kan? Saya rasa pendidikan kita kena dedahkan anak-anak kita dengan semula jadi sejak dia kecil lagi. Kita cinta dengan alam flora dan fauna. Jadi bersama-sama kita. Jadi kita bersantai-santailah sayang. Kedua pencinta kita bersama flora dengan dan ni. fauna. Okey, belum lagi. Minta maaf. Sebab sana cantik sangat. Sebab ramai sangat hari ni. Okey, assalamualaikum. Keluarga yang lasak. Allahu akbar. Kita bersama dengan Encik Khairul Badri. Sekarang kita jumpa tak remas, barulah handsome orang dia. Bersama dengan Puan Zuraini ya. Okey, Puan Zuraini dan juga anak-anak. Ini anak ke? Ni anak yang semua. Ya Allah, betul. Ya Tuhan ku, anak lagi tinggi daripada mak dah. Nama siapa? Nama Zairil Latifikwan bin Khairul Badri. Panggil apa panggil? Boleh panggil aku Zairil. Ku Zairil lah. Okey, anaknya yang nombor 2 yang ini kan? Yang ini nombor 2. Yang Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nama dia siapa? Nama kakak. Zahira. Abang siapa nama abang? Zulfaka. Yang adiknya tu
Ngantuk adik ya? Akilah. Okey. Okey, thank Kami you. boleh duduk ke ni? Boleh. Nak menumpang kemah lah. Kat rumah jauh. Saya boleh kalau minum kopi Kita nak sikit ke? bersantai juga. Jadi inilah setup dia. Relax Bila betul, Encik Khairul dan keluarga pergi berkelana, mengembara. Betul. Wah, dan Okey, tak apalah bang. Abang dah teruskan lah bang. Saya macam mana? selesa. Selesa dikatakan, betul. awak tahu kerusi apa ni? Dia Ni dinamakan kerusi healing. Betul. Sebab kita boleh lipat, kita bawa ke mana saja. Sunuk. Buka Betul. tepi sungai, masuk untuk healing gitu. Okey, tapi sebelum tu mungkin nak ceritakan, adakah ini aktiviti yang baru saja keluarga ini bersama-sama ataupun memang dah lama dah? Nampak macam veteran ni. Sebelum jadi trend lagi, sebenarnya kalian memang ada masa untuk bercuti, berkemah, berkelah bersama dengan keluarga. Outdoor ni saya daripada zaman sekolah, zaman saya bertunang dengan wife saya memang dah start. Oh, memang rasa. Memang pattern outdoor lah. Kalau nak Ya. bersama-sama memang outdoor. Kan? By4 ni tahun 2004. Ui, lama juga dah. 2008. Okey, Dan memang ada 2008. banyak grup 4x4 di luar sana kan. Saya Ya. pasti Tuan Khairul bersama dengan Oh, saya memang ada grup peminat 4x4 tu. Baru ni kami buat di Gua Musang, alhamdulillah dapat buat program penyertaan teramai di Malaysia. teramai. Berapa ramai Lebih tu? pada 1000 buah 4x4. 1000 4x4. Wow. Jadi semuanya akan park macam Berkemah, ni, ya. berkemah. Ya, betul. Ada yang kemah, tapi semua majoriti 4x4 lah. Ada yang campus truck, campus van. Sampai kat sana boleh biasakan hutan kan sunyi kan. Pada hari tu saya rasa gajah, harimau pun jauh lari lah. Penuh kita orang je. Okey, dia sebenarnya apa tahu, kekangan untuk kita yang ada keluarga ni, kita rasa macam anak-anak kita dia akan ada pattern yang berbeza kan. Dia ada yang ni mengaruk tak nak bangun pagi, yang ini susah tak nak pergi toilet kat luar, ini tandas pula kat geli luar. ada nyamuk Yang ni lah, pula lintas geli lah. ada nyamuk lintas semua kan. Jadi ini ada dua anak dara, 2 anak teruna. Jadi macam mana puan menguruskan kehendak anak-anak ni di samping memang nak Dah beriadah di nak dalam hutan. beriadah kan di dalam hutan ni, senang ke susah ke, apa cabarannya? Alhamdulillah buat masa ni sekarang ni daripada dulu pun anak-anak memang diorang enjoy. Maknanya dah Tak train ada daripada geli awal. Dia ke, independent. takut ke, semua tak ada. Tak ada pernah ada tak ada. memang mengadu takut lintah ke? Tak ada. Kita orang je yang bising sebab dia orang ni kalau pagi dah pergi sungai, mandi sungai sampai maghrib kena panggil baru naik. Macam mana nak Itu train biasa. anak-anak? Jadi, macam mana nak train anak-anak ada sifat itu memang mula daripada awal? Sebab anak-anak saya ni, wife saya, masa kita boleh kata kadang nak habis pantang dalam 10 hari tu dah bawa dah. Oh, dah bawa dah. Daripada baby kita dah Dah biasa enjoykan diorang dengan Nature ni. Allah. Jadi Kata kalau dapat nyamuk ke, semua api ke, tak kisah Dia lah. tak Nak. heran dah. Tak heran dah. gatal sikit-sikit tu okey lah. Okeylah, Normal lah tu pada diorang. kita sebagai ibu bapa ni, kita diri sendiri kita lasak tak ada masalah kan. Tapi bila ada anak-anak tu kadang-kadang kerisauan tu muncul kan. Oh, sebenarnya kita nampak je okey, tapi sebenarnya dalam hati tu sentiasa berhati-hati, beringat kan. Tapi sebabkan bila tengok dia orang confident, saya pun automatic confident. Yang paling confident lah antara siapa nama tadi? Zahira. 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 Zulfaqar. Antara yang yang Pak Zulfaqar yang paling confident lah ni, kalau campak ke hutan ni memang dia boleh survive lah. Yang mana? Nampak-nampaknya. Saya pun susah nak cakap. Boleh Semua? katakan semua okey, tapi yang paling tak diam asyik mandi sungai je, yang kecil sekali dua. Zara. Dua lelaki ni. Zara dia memang dengan suka perempuan mandi ni. sungai Suka mandi Nampak dia sungai. diam tu. Oh, Nampak je diam tu. Dia kalau masuk hutan tu, ligat. Tak, kadang saya macam ada event macam ni kan. Lepas tu saya sibuk, saya tak risau. Dia pandai survive dia sendiri tau. Mama dia pun tak perlu risau. Lagipun family, kawan-kawan pun ramai buat family. Ada tolong jaga kan. Dan dia ni pun dia boleh mesra dengan family-family lain. Jadi Kan untuk sebenarnya saya itu yang kita tunjulkan family Encik Khairul ni sebab budak-budak sekarang ni, anak saya pun ada anak-anak, awak punya anak akan membesar suatu hari nanti kan, mereka akan terlekat dengan gadget dan gadget ni terutamanya masa PKP semuanya harus belajar menggunakan peranti dan sebagainya. Kalau dah masuk hutan tu mana ada lain kan? Itulah dia. Jadi macam mana Tuan Khairul nak balancekan dua ni? Okey, sebenarnya anak-anak saya train dia orang ni. Saya boleh bagi dan saya boleh ambil balik pada bila-bila masa gadget tu. Sebab saya tak nak bila kita ambil, biasa kita tengok budak dia menangis kan. Dia buat, dia provoke dia kan. Jadi saya train dia orang. Kalau saya bagi dan bila-bila masa saya boleh ambil. Jadi bila masuk hutan, saya kata sekarang ni spend time untuk family kita masuk hutan. Enjoy apa yang ada je. Betul. Okey, jadi berapa dia- kerap? okey. Berapa kerap?
masuk hutan kalau untuk rutin harian? Rutin bulanan lah. Sebulan tu berapa kali? Sebelum PKP tu memang kerap kali lah. Kadang-kadang Setiap sebulan bulan. 2 kali. Setiap bulan memang akan ada. Dah Memang tahu akan dah? ada. Baru Dah ni tahu dah? 9 hari. Program 3 hari. Tapi kami pergi awal 9 hari. Anak saya, family saya senang cerita cuti apa panggil cuti penggal sendiri ya. 9 hari. Peristiwa Aduh, jangan ada cikgu yang tengok Kami nak tahu. Tapi buat surat siap dah untuk diorang. Siap dah lah. Buat surat siap untuk diorang. Berkampung terus 9 hari dekat dalam hutan. Tapi kita suruh dia bawa buku sekolah, apa semua kita suruh. Oh ya, bawa buku sekolah dan homework ke apa sekali semuanya. Kalau ada homework buat sekali lah. Okey. Sekarang kan online banyak kan. Kadang-kadang tak boleh juga nak buka dalam hutan kan. So buat apa yang ada je lah. Kita tak nak dia ikut kerana mak ayah dia pergi masuk hutan cuti banyak hari, tapi pelajaran tertinggal kan. Ya, Kita tak nak macam tu. betul. Okey, berapa kos? Last kali lah soalan kami sebelum kami berpindah kepada solo camp sana tu. Ani nampak semua perkakas-perkakas ni berapa semua. kos untuk satu keluarga yang mempunyai 4 orang anak nak masak, nak makan kan untuk satu camp trip? 3 hari 2 malam lah kira. Sebenarnya kami ni mudah sebab kos makan anak saya dia tak ada Sendiri masalah. lah. Jadi kita rasanya Apa dalam yang ada makan je. rasanya Dalam 300-400 Ubi rebus. dah okey dah. Semua apa ada yang makan. 300-400 tu cukup lah. Cukup. Cukup sangat lah. sangat. Campur dengan minyak. Dalam 500 tu kali dengan minyak. Tapi kadang-kadang jadi mahal tu sebab saja nak makan best lautan, peha kambing lah. Betul. Seronok lah. Jadi memang barbecue lautan. Seronoknya. Okey, kadang-kadang walaupun kita berada dalam hutan, selera T20 juga. Itu biasa. Okey, terima kasih keluarganya. Kita nak beralih kepada solo camp pula. Okey. Solo camp santai-santai lah ya. Sila, Yang mana? sila, Yang sila. mana ni? Yang mana? Kita sebelah sini pula. Apa yang tadi? Yang sini, Okey, yang sini. Anim excited nak pergi sini Yang sebab saya ini- pun sebenarnya teruja. Nampak tu. Ya. Nampak tu. Ya Allah. Dia macam rumah bergerak begitu. Tak, yang ini dia memang solo travel. Solo travel. Kalau solo kita nak berdua kan boleh ke? Masih boleh Cik, saya duduk sini. Dengan Encik Hamid Ali kita dan juga Encik Johan kita. Abang Ya, saya. Oi. dia kenapa sejuk pula kat sini? Itulah dia. Rasa macam Ni. sejuk. Oi, itu. dia bawa aircon. Ada aircon. Aduh. Betul lah dia cakap. Selera T20 nak selesa T20 pun ada juga. Allahu Akbar. Ini ada macam, aircon. kalau macam gini tiap-tiap minggu masuk hutan pun okey. Yang paling saya takut masuk hutan panas. Betul. Ni ada. Dengan Kita ada Anim pula aircon. tadi dia memang teruja dengan rumah bergerak ni lah. Jadi ini bergerak secara solo ke selalunya mesti bawa geng juga kan? Jadi selalunya Cik Hamid dengan Cik Johan bergerak bersama kumpulan ke memang suka nak healing seorang-seorang? Okey, kalau cerita pasal off-road ni, pertama sekali kita fikirkan tentang keselamatan diri. Keselamatan. Jadi kita bergerak secara berkumpulan. Paling kurang pun orang kata paling tak ada pun 2-3 biji kereta kita masuk. Kena ada Jadi kita jugalah, tak akan pergi seorang-seorang. Ya. Itu Ya. pertama sekali keselamatan tu adalah amat penting Betul, bagi kami. betul. Jadi Untuk segmen off-road itu segmen cerita dia off-road, dalam bentuk berpasukan. Dalam segmen untuk kita masuk ke kawasan campsite, macam saya lebih kepada solo camp. Solo Saya camp. akan berjalan seorang. Belajar seorang Berjalan seorang, berkemping seorang. Tapi ada protokol juga sebab kita kena beritahu mungkin majlis setempat ke ataupun Balai Jabatan Polis Perhutanan. Berdekatan, Jabatan Perhutanan Betul. kan. Tapi persiapan untuk solo camp ni kena ada juga kan. Dia tak bolehlah anda dengar dia anda rasa macam seronok je nak healing seorang-seorang tapi masuk tak ada ilmu. Susah juga kan? Betul. Maknanya kita kena persiapkan diri kita dengan ilmu hutan tu sendiri, keadaan tu sendiri, bagaimana untuk survive tu sendiri kan. Protokol dia Betul. juga, protokol Dan keselamatan. lebih benda-benda ni saya lebih belajar daripada pengalaman yang lama. Jadi bila pengalaman yang lama tu membawa kita, mengajar kita untuk okey, kita kena upgrade pada barang tertentu, kita kena upgrade ilmu kita dalam bentuk permit, dalam bentuk akta segala bagai lah. Ya. Okey, soalan saya, kenapa bila kita dah cuba untuk masuk ke dalam hutan ni, maknanya dah back to nature dengan bercamping dan sebagainya, dia jadi macam addiktif. Apa yang membuatkan dia ketagih untuk setiap minggu pergi? Kalau tak pergi rasa macam ada je benda tak kena. Dia macam macam gatal memancing je lah gitu kan. lah. Dia macam memancing lah lebih kurang. Mungkin nak kongsikan King Okey. kita hari ni. okey, benda macam ni pertama sekali jiwa lah. Jiwa. Jiwa, hobi dan minat itu adalah orang kata kunci dia. Sebab macam orang mancing juga. Benda tu Ya. bukan dia nak makan ikan sangat. Betul. Tapi dia nak mancing. Macam kami yang off-roaders ni, yang masuk hutan, camping semua ni. Jadi kami rasa macam kalau tak
orang kata macam tak dengar lama, tak dengar orang kata deruan air, tak tengok orang kata Jadi alam ketagih, sekitar. ketagih. Dia jadi ketagih. Dia jadi ketagih. Itu yang buat stres balik tu. Ya, sebab kita tahulah kita kerja dekat bandar dekat kadang-kadang macam benda stres pasal kerja, pasal apa. So itulah satu-satunya orang kata hobi yang kami boleh release stres. Betul. Release stres dan Daripada satu hutan lagi bandar kita pindah ke hutan alam Dia sekitar. macam ke hutan restart belantara. button balik lah kan. Kita dah stress, kita nak kena ada restart button balik untuk kita hadap lagi. Betul. Kan? Untuk Kita kita cakap ni pasal betul mindset lah. lah. Tak, cakap pasal start button ni, benda ni macam Jom kita- transformer. Kita dia tekan dia boleh jadi rumah ke Benarnya. macam mana? Boleh tak kita Itulah tengok-tengok yang- sikit? Silakan. Silakan Cik Johan. So Kita sekarang dapat ni tu yang kita ada, sikit. kita ada aircon kat sini. Lepas tu kita ada saya punya refreshment lah. Kita ada Refreshment? kita Tengok ada sikit refreshmentnya. portable fridge kat dalam. Portable fridge kat dalam. Okey, berapa banyak Ni, makanan ni, boleh mai letak? tengok, mai Cukup tengok, untuk mai seminggu ke apa? For the time being ni untuk beberapa hari je lah saya letak kat dalam tu. Dan kita dua barang ni je membuatkan saya dah happy untuk healing dekat tempat-tempat campsite. Kuasa pula macam mana? Kuasa solar ke? Kuasa bateri ke? Kita berdasarkan kepada kuasa solar dan juga kuasa bateri. Wow. Dan kita pun ada juga extra power kat dalam Wah. untuk kita meneruskan kehidupan di malam hari lah. Okey. So maknanya tidur kat mana? Kalau Tidur kita Tidur dekat kat sebelah atas. atas. Mari, Tidur mari, dekat mari, atas? mari. Ya saya. Oi, tidur kat atas oi. Kita buka kemah ni. Jom kita tengok. Boleh ke? Okey, kita buka sikit. Boleh main panjat-panjat lah. Boleh ke saya panjat tengok? Silakan. Panjat-panjat. Okey. Ladies first. Ladies first. Wah. So kita boleh tidur kat atas boleh? Ya saya. Memang tempat tidur. Tapi memang selesa. Ini seorang ni memang selesa lah. Selesa? Sebab tu rasanya meminati solo camp ni kan. Dia jadi macam selesa Tapi Manas. satu soalan saya tanya, kenapa nak kena tidur tinggi-tinggi sangat? Sebab selalunya kita masa pengangkap dulu, Baru healing. kita tidur kat atas lantai ataupun kita buat platform lah. Jadi kenapa kena tinggi sangat ni? Seperti mana kita beli rumah, ada separuh manusia dia suka rumah teres, ada separuh manusia dia suka Setuju, rumah setuju. apartmen. Jadi Tapi macam saya saya dapat lebih feel prefer lah, dekat ini atas memang sebab feel. angin direct. Ini memang kondominium ni. Ini memang fit. Kondominium boleh Jadi tak? kalau nak tutup dia tutup ni je lah kan? Ya, tutup daripada atas tu. Atas dia boleh letak barang Jadi lagi. ni, Atas kalau tu saya ada tak solar naik ni, panel saya. menyesal hidup ni. Allahu Akbar. Saya nak boleh cuba duduk kalau nak. Jadi berapa orang boleh letak? Macam 2-3 orang boleh masuk ni? Boleh. Untuk saya dia nak Boleh boleh masuk sangat. 2 orang setengah. 2 orang setengah. Gitu. Tu dia. Weh, selesa. Selesa kan? Dan betul Cik Johan cakap, kalau kat atas ni dia angin deru-deru lah. Ya, betul. Kalau bayangkan kat tepi sungai ni, tidur kat dalam ni, alamak, tidur macam 2 hari tidur tak bangun-bangun macam tu. Jangan tak bangun, tahu-tahu sebelah nanti kan. Sangat selesa, sangat Okey, selesa. sebab bila kita saksikan apa persiapan yang ada ni kan, macam ini kos ni makan ratus ke puluh ribu ni. Jadi macam mana sebenarnya untuk mereka yang baru nak mencuba tapi berminat dengan setup ini kan, ada solo camp lain setupnya lain kan? Betul. Berbeza-beza kan? Mengikut kepada kadar ni, kos dia mesti mahal juga kan? Boleh tahan. Boleh tahan juga. Boleh tahan ya. Ada dalam lebih kurang dalam 30 ribu. Wow. Itu belum masuk kereta lagi ya? Belum. Belum masuk 4x4 dia lagi. Belum pastinya. Jadi Okey, setiap minggu ada? Setiap bulan? Pergi solo Setiap camp? minggu kurang, setiap bulan mungkin dalam 2-3 kali. Okey, Sila. setiap bulan 2-3 kali ya. Jadi antara essential dia lah apa yang kita mesti ada. Kadang-kadang untuk saya kalau kita nak mula-mula dulu tak payahlah start dengan aircon kan. Okey. Tiba-tiba Kalau untuk basic lah, untuk basic nak off-road, pertama sekali of course nak kena ada kereta sendiri lah. Yes. 4x4 lah, satu. Lepas tu orang kata spek yang paling basic saya cakap, contoh macam tayar macam ni, ada bunga kasar sikit macam ni. besar. Okey, bunga tayar macam ni. Lepas tu di depan sana at least basic ada satu winch. Winch Winch untuk kita tarik kalau nak untuk, kalau masuk dalam lumpur dan sebagainya. Betul. Lepas tu yang lain-lain untuk personal equipment, contoh macam kita ada camp bag untuk tempat tidur. Ini basic sajalah yang basic. Tapi Basic. yang lebih hardcore lagi tak nak cerita lah, itu paling banyak lah. Itu hardcore lah, naik atas kita tidur lah kan. Kalau macam saya, kalau boleh zoom sikit, kereta saya macam tu je, tapi saya bawa banyak barang. Okey. Saya akan banyak barang kita bawa. Okeylah, kalau kita bawa dalam kata konvoi, kadang-kadang semua ada kelengkapan tersendiri Ya, kan. ya, betul. Itu yang penting juga. Dia terus So dalam pasukan saya dikenali sebagai TNB. TNB pembawa kuasa. Power kuasa. Ya. kita kalau tengok bapak-bapak borak ni, mungkin lagi 1 jam tak habis lagi ni. Dia cerita pasal camp je kan. Bapak nak Okey. tanya berapa kalau orang nak mula ni berapa dia nak start ni? Okey, jom mak-mak nak rehat seketika. Okey, kembali selepas ini kita masih lagi akan bersama dengan mereka untuk bercerita tentang back to nature atau santai bersama dengan hutan. Anim. Okey, continue. Kopi lu.
bila kita tengok suasana betul seorang ibu yang begitu lasak membawa anak-anaknya bukan saja mengembara di Malaysia tapi di seluruh dunia. Saya selut adik yang anda saksikan tadi lebih daripada 30 km selamba je kan. Itulah dia. Okey, itu sebenarnya bukan di Malaysia, itu di luar negara. Tapi kalau nak tahu cerita dengan lebih lanjut bagaimana keluarga ini boleh berminat ataupun meminati sukan hiking kan? Luar biasa. Kita bersama dengan Sharifah Zurina Haji Said Zainul Abidin ataupun Puan Zurina. Assalamualaikum. Okey, ini baru balik ni ya? Ya, baru balik daripada. Okey. Kita ada Ricky's, the Ricky's. This is Noah. Noah, Say hi, Ricky. Noah. Say hi, Hi, Noah. Noah. Yang itu pula Rania Ricky. Rania Ricky. Okay, Say hello to the camera. Apa khabar? Cewa. Rania, ni power ni. Baru balik kan Rania? Jadi mungkin ceritakan pengalaman sikit. Rania berada di Denmark, Copenhagen ya? Okey. Baru-baru ini kami ada mengikuti satu event yang dipanggil Fjordhaven Event Klasik Denmark. Okey. Basically event ni akan disertai oleh seluruh trackers di seluruh dunia. Salah satunya adalah kami lah daripada Malaysia. Saya dan anak saya Rania berusia 10 tahun, baru birthday dia hari Sabtu. Jadi the challenging part tu untuk event klasik ni is all self-supported. Maksudnya you kena plan you punya tracking, plan you punya loading bag and then you punya perjalanan lah. Right? Berapa jauh perjalanan dia Rania? Kena cakap dekat mic Rania. 72 kilometer. 72 kilometer? 72 Wah, tapi kilometer. sebab awak pun sampai dada uncle aja. Jadi larat ke jalan? Tak ada masalah. Penat, haus, lapar, sejuk. Tak lapar. Tak lapar? Dekat sikit. Tak lapar. 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 Lepas tu sejuk. Sejuk. Okey. Jadi apa tu sebab tak biasa kan kat Malaysia ni panas kan? Jadi bila sejuk tu dia jadi lagi lapar ke, lagi penat ke macam mana? Lagi tak ada apa-apa je. Tak ada apa-apa je. Sebab awak memang rough and maknanya tough lah. Rania tak ada mengeluh, tak ada rasa. Dia ada mengeluh. Itulah salah satu cabaran bila kita tracking seorang diri solo ataupun dengan kawan-kawan dengan anak. Memang berbeza. Sebab macam Rania, kita tak boleh expect dia angkat dia punya load. Betul. Dia boleh angkat mungkin 1-2 kilo. Ibu dia lah yang akan mengangkat load selama beberapa hari. Yang itu yang penting untuk kita manage lah. Macam mana kita nak lalui setiap hari. Untuk 72 km ni satu hari dia jalan dalam average dalam 25 ke 26 km. Okey. Halfway tu normally dia akan mengeluh. Okey, walaupun event tu dia some of the parts memang hilly lah. So memang susah lah kan. At times dia memang give up lah. Tapi kita sebagai ibu, ini cabaran ibu-ibu ataupun bapa yang berminat lah bawa diorang kan untuk motivate anak ni untuk teruskan jalan. You kena ada that patience, kena sabar. Yang tu paling penting. Tapi bila kita cakap pasal 25-26 km itu satu maraton tu. Satu hari. The next day. The next day lagi satu hari. And the next day. Betul. Lepas Tapi tu macam mana nak mengatakan yang Rania ni memang dia fit untuk pergi ke sana? Apa yang buatkan puan rasa Rania akan dan mampu untuk lalui 70 plus kilometer tu? Macam anak-anak saya Noah dan Rania, mereka sudah mula aktiviti hiking, trekking ni sejak kecil, termasuk camping lah, sekitar usia 2 dan 3 tahun. Jadi mereka memang kerap pergi hiking lah. Hiking tu dia hike normally. So badan dia tu dah biasa. Dah dikondisikan. Tapi yang paling penting persediaan mental. Memang kita kena educate anak-anak ni yang okey kita akan pergi sini, what are those expectation yang dia akan tempuh. Ya, bukan Rania aja kan? Tapi cakap pasal kesediaan mental. Noah cakap dalam tu kan? Noah. Maybe keluar sikit, Meh. Sebab nampak comfortable sangat dalam tu kan. So comfortable. Meh duduk dengan mami kejap. Noah berapa tahun dah? Bagi mic dekat Noah. Umur berapa Noah? 11 tahun. 11 tahun. Okey. Oh, Noah lah abang. Noah abang. Okey. Noah akan pergi trip juga. Dia akan pergi trip minggu satu lagi insya-Allah ke Hungary, tracking selama 5 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Jadi sama juga macam Rania, kita tracking. Average dia lebih kurang 30 km juga sehari. 20 km lah sebab dia panjang sikit, 4 hari. Okey. 5 hari 4 malam. Wow, saya rasa macam saya sebagai ayah ni, okey kalau nak pergi hiking, kalau kita pergi Bukit Gasing ke, kita pergi Bukit Jeraka ke, okey lagi. Itu pun kita dah banyak fikir kan? Nak kena fikir safety, keselamatan. Tapi puan sanggup bawa anak puan ke suatu negara yang baru dengan cabaran yang luar biasa, especially cuaca. Betul. Dan juga jarak yang begitu jauh untuk saya lah, untuk budak 11 tahun. Jadi apa yang mendorong puan untuk membawa anak-anak puan?
macam diri saya sendiri, even sebelum saya berkahwin pun memang saya biasa bergerak solo lah, banyak backpacking, trekking. Jadi saya ingin terapkan minat saya ni pada anak-anak sebab pada saya macam bila anak-anak ni dia keluar daripada outdoor ada keseimbangan sebab kanak-kanak zaman sekarang kan they are too much on the gadget. So ada keseimbangan and then at the same time there are a lot of positive things that they can learn from trekking lah. Dia boleh bergaul dengan orang macam ni, dulu tak bercakap dengan orang tapi sekarang bila dia pergi trekking dia hi orang. Ya, Noah dah jadi things. peramah dah. Macam Rania ni dia minat binatang dan tumbuh-tumbuhan. So bila dia trekking tu dia akan stop, dia akan tengok, dia akan all the interest that she has. Okey, sebab anak saya pun ada minat juga. Dia minat kumbang. Dia nak jadi sama ladybird. Do you want to be an entomologist as well? What is an entomologist? Entomologist ni adalah saintis kumbang. InsyaAllah. Saintis kumbang. Okey, itu beg yang nampak dah di packing. Yes. Cukup tak untuk 4 hari 3 malam? Contohlah Noah nak pergi trip on the next ni di mana tadi? Di Hungary, di Maxek Mountain Range. Memang banyak tu je barang yang dibawa? Memang banyak ni. Dia punya load tu dalam 52 liter. So ini semua memang muat ni. Semua ni memang baju-baju. Ini kita kena arrange lah. Mungkin tent dekat luar, tent ni bila kita dah pack, tent ni very light, 2 kilo. Maknanya total Puan akan bawa berapa? Around 19 kilos termasuk air lah. 90 kilo. 19. 75 kilometers. On a daily basis, bertukarlah air Berat tu. dia 19? Around there lah. 19 kg. Dia ni akan bawa lah sikit, 2 kilo. Okey, awak bawa 2 kilo lah. Yelah, tapi kalau halfway tu kita jugalah kena angkut. Betul. Tambah lagi 2 kilo kita lah kan. Pernah tak Noah rasa macam nak give up masa tengah hiking? Pernah tak rasa macam nak putus asa? Tengok adik-adik dia. Pernah tak? Pernah tak? Tak apa. Tak ada orang marah. It's just your own personal feeling. Macam tak tahu nak cakap apa lah Comel. Tak apa Noah. Tak apa. Noah duduk semula. Kita ucapkan yang terbaik untuk Noah, insyaAllah. Kita harapkan Noah punya Hungary trip ni dia adalah yang paling jauh dia pernah pergi. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Adik Rania dah selesai. Lepas ni Noah pula. Pernah bawa dua-dua sekali? Belum. Di Malaysia ada, tapi di luar negara belum. Sebab belum lagi. Saya nak manage 2 orang. Ya, betul lah. Tiba-tiba Puan Inah nak bawa dua-dua. Kalau dua-dua tak larat, memang Puan Inah lah yang tak sampai nanti. Okey, alhamdulillah. Puan Zurina, Syabas, saya rasa ini satu pendekatan yang sangat-sangat berbeza melihat kepada seorang ibu yang menyalurkan minatnya kepada 2 anak. Anak pula menyokong nampak. Tips untuk kita. Nampak lebih yakin, nampak lebih confident dan alhamdulillah terima kasih kepada Puan Zurina kerana membawa Rania dan juga Noah. Dan kita rakyat Malaysia nak doakan yang terbaik untuk anda berdua. Be safe when you do your walking and hiking. Ni apa ni? Be the best you can be, okay? Dia ada juga dry food. Jadi bila kita trekking ni kita tak boleh bawa nasi lemak ke, tak boleh lah kan. Betul. So kita kena bawa makanan-makanan ringan. Boleh lah kalau you sanggup pikul. Dia panggil rations ya. Biasa kalau kita rakyat Malaysia ni kita suka bawa Maggi. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini masih lagi banyak perkongsian dari kami di MHR. Okey, jangan ke mana-mana. Kopi dulu, makan dulu. Kopi. Kalau kita ni makan aja. Kita kembali di kami dari keluarga Malaysia hari ini mengucapkan Okey. Raya lah pula. Okey. Kita nak kongsikan bersama dengan mereka semua. Ini berkaitan dengan TikTok Award. Panggilan untuk para peminat TikTok semua bersempena dengan TikTok Awards kali ini. Anda yang akan datang di TV3 Malaysia pada 27 Ogos. Di mana anda semua kita nak have fun bersama dengan TikTok creators di Central Market Kuala Lumpur. Ada meet and greet, ada persembahan nyanyian, games dan boleh menang pelbagai cenderati yang menarik. Jadi jom ramai-ramai kita serbu Central Market Kuala Lumpur 19 dan 20 Ogos 2023, Sabtu dan Ahad bermula 11 pagi. Itu dia TikTok Awards Malaysia. Ya, okey, terima kasih kepada anda semua, terutama sekali mereka yang datang ke MHI pada hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Cik Hamid Ali kita. Dan inilah dia, kalau kita nak pergi camping ni, kita disarankan jangan pergi seorang-seorang kan. Kalau boleh pergi secara berkumpulan atau macam Cik Karol satu keluarga. Okey, yang paling pendek sekali. 1,000 kereta lagi. Ya, 1,000 kereta. Okey, mungkin sedikit ucapan lah daripada wakil sesiapa sahaja secara ringkasnya. Apa yang mungkin pesanan khidmat masyarakat yang dibawakan kepada mereka yang meminati sama genrenya camp juga. Ya. Silakan.
Okey, kepada peminat-peminat 4x4 di luar sana, jangan takut dengan aktiviti macam ni. Tapi mestilah dengan kawan-kawan ataupun dengan saluran yang betul. Sebab Malaysia ni tempatnya selamat, banyak tempat yang cantik. Jadi jom kita sama-sama dalam dunia 4x4 ni ataupun dunia outdoor memeriahkan lagi supaya lebih ramai minat hobi yang sama macam kami. Macam nak cakap je, inilah dia persatuan bapa-bapa sedunia. Persatuan bapa-bapa sedunia yang menyusurkan. Tapi betul kan, kebersihan kita kena jaga juga kan? Betul. Dan masing-masing mesti ada inisiatif tersendiri kan? Silakan. Cerita tentang kebersihan ni sedikit pesanan dari saya lah dan dari kami peminat-peminat 4x4 ni. Ya, saya. Walaupun sejauh mana kita masuk ke dalam hutan, walaupun tak ada orang kat sana, jadi sampah tolong macam kami memang kami bawa keluar. Bagus. Dan kami tak akan biarkan bersepah. Kami akan bawa keluar ataupun jika sekiranya benda tu boleh bakar, kita bakar je kat situ. Jadi yang lain kalau boleh buang dekat sungai untuk ikan makan. Hashtag kita. Maksudnya. Jadi yang paling penting jaga alam sekitar. Ada hashtag. Hashtag kita. Okey, untuk yang pernah bersama kami yang 1,000 lebih kereta tu di luar sana, terima kasih support kami. Iaitu satu semangat, satu suara. Satu semangat, satu suara. Alhamdulillah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada orang-orang abang-abang raga-raga kita. Teruskan menonton MHI esok hari di mana kita akan cerita tentang yang ini ada danger cerita pasal apa? Cerita pasal bisul. Oi, pasal Itulah bisul. kata jangan duduk atas bantal. Nanti terkeluar Kalau bisul kena masuk hutan macam mana? Ada first aid kit dah? Ada. First aid kit. First aid kit mesti ada. Jangan lupa. Lihat gambar je lah. Lihat gambar je lah. Terima kasih kepada anda semua kerana sentiasa setia bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Esok kita akan kongsikan tentang topik bisul dan banyak lagi yang menarik hanya di MHI. Jangan lupa teruskan saksikan kami dengan stream HD secara langsung. Kini dah ada di aplikasi Tonton. Assalamualaikum. Selamat pagi rakyat Malaysia. Pengembaralah di luar sana.